Baik, kita sambung lagi untuk soalan seterusnya, nombor 21. Kita ada kat sini masih lagi bab 2. Teacher tengok bab 2 lagi sebab soalan ni memang famous jugalah. Okey, Raja 2 menunjukkan satu sel tumbuhan. Kita tahulah bentuk macam ni lebih kurang macam sel tumbuhan. Bahagian yang berlabel manakah mengawal semua aktiviti sel? Kawal semua aktiviti sel. Kita cuba label dulu setiap satu, baru kita tahulah fungsi dia. Kawal segala aktiviti sel kan. Okey, kita tengok dulu A. A ni menunjukkan apa dalam sel tumbuhan? So kita ada ini, A ni adalah sitoplasma. Apa fungsi sitoplasma ada kat sebelah ni? Okey, kalau tengok sini, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Sebagai tempat untuk tindak balas berlaku. Okey, so bukan jawapan dia lah. A bukan. Okey, kalau B, apa dia B? B tu dia berada di bahagian dalam. Bahagian dalam. Dia ada dua lapis sebenarnya. Kalau ikutkan pada sel tumbuhan ni, dia ada dua lapisan. Yang pertama adalah paling luar sekali, dinding sel, beri sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap pada sel tumbuhan. Yang kedua adalah membran sel. Dia kawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. So, yang ni belah dalam. Kalau tengok gambar betul-betul, yang ni sebelah lapisan dalam. So, ini adalah membran sel. Dia kawal keluar masuk bahan, keluar ataupun masuk daripada sel. Jadi B bukan jawapan dia kalau ikut fungsi dia kan. Okey, C, satu lagi lapisan tadi kita dah cakap dah, iaitu C ni dinding sel, beri sokongan pelindung dengan bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. C pun bukan, ini adalah dinding sel. Kita nak fungsi dia kawal segala aktiviti sel kan. Semestinya jawapannya adalah D. D ni adalah nukleus. Fungsi nukleus ada dua kalau silibus awak. Nukleus kawal keseluruhan aktiviti sel. Sama macam dalam soalan. Mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA. Yang membawa maklumat genetik. Tadi kita dah bincang tentang DNA kan, dia bawa maklumat genetik. Ciri-ciri yang ada pada ibu dan ayah diturunkan kepada anak lah. Okey, so jawapan nombor 21 adalah D. Yang ni betul Okey, next, nombor 22. 22 ni dia berkait tentang jenis atau kumpulan organisma. Organisma ni dia terbahagi kepada dua kumpulan kalau ikutkan. Dia terbahagi kepada dua. Yang awak kena ingat adalah unicell dan juga multicell. Pada soalan dia nak yang mana merupakan organisma multicell. Apa maksud multicell? Multicell ni adalah organisma yang terdiri daripada banyak sel. Lebih daripada satu sel. Lebih daripada satu sel. Kalau unicell terdiri daripada satu sel sahaja. Multicell, unicell ada beza. So ingatlah, mana satu organisma yang ada pada gambar ni adalah organisma multicell. So kalau kita tengok yang pertama ni namanya apa? Kena tahu nama dulu. Yang ni adalah Hydra. Hydra kalau dalam istilah sains. B ni apa? Dia ada dua silia ni. B ni. Adakah ini Chlamydomonas? Adakah ini Euglena? Kita kena nak tahu, kena tengok buku teks. Kalau ada yang tak ingat, saya ada snap dah ni. So ada, semuanya ada dalam buku teks awak tadi. Kita dah tengok Hydra. Okey, kalau ada dua silia, Chlamydomonas. Satu silia ni macam satu rambut lah, tapi silia dia panggil. Euglena.
macam nama teacher, Elina. Euglena, kena ingat. Bentuk macam tapak kasut, tapak kaki, paramecium. And then kita ada ni bentuk tidak tetap, ameba. Ini yang bawah ni lain dengan yang atas. Kalau yang atas adalah organisma unicell, ameba, paramecium, euglena, chlamydomonas. Awak kena hafal. Kalau organisma multicell, dia banyak sel. Contoh dia Muco, Spirogyra, Hydra. Manusia, haiwan, tumbuhan pun samalah, adalah multicell. Okey, kalau kita tengok balik soalan. Yang ni adalah Chlamydomonas. Saya je ikut bahasa Melayu. Chlamydomonas. Sebab dia ada 2 silia. Okey. Untuk Hydra tadi, ini adalah multicell ke unicell? Multicell. Chlamydomonas? Unicell. Yang ni apa? Macam tapak kasut atau tapak kaki. Yang ni namanya paramecium. Paramecium adalah unicell. Okey. Yang ni pula contoh lain bagi unicell juga is. Ini adalah unicell juga. So kita dah dapat jawapan. Untuk nombor 22, jawapannya adalah A. Hydra adalah organisma multicell, iaitu organisma yang terdiri daripada banyak sel ataupun lebih daripada satu sel. Okey. Nombor 23. Dia berkait maklumat bawah ni dengan satu sel haiwan. Okey. Poin pertama, sel paling kecil dalam badan manusia. Poin kedua, dapat bergerak sendiri. Bila dapat bergerak sendiri, mungkin kalau sel ni mungkin dia ada ekor. Okey, bahagian ekor dia. Dan sel paling kecil dalam badan manusia. Sangat senang soalan ni. Apakah jenis sel yang dinyatakan? Okey, adakah sel saraf, sel darah putih, sperma atau ovum? Mana satu yang ada bahagian seperti ekor? So jawapan yang ni paling senang. Jawapannya adalah sperma. Ada pada organ pembiakan lelaki. Sperma dihasilkan oleh testis. So ingatlah, sel paling kecil dalam badan manusia adalah sperma. Kalau ovum ni memang salah lah, sebab kalau ikutkan ovum adalah sel yang paling besar dalam badan manusia, iaitu perempuan lah. Sel paling besar dalam badan. Ovum salah, sel saraf pun salah, sel darah putih pun salah. Okey, so 23 C, sperma. 24. Ini pun senang. Maklumat di bawah menunjukkan peringkat organisasi sel. Sekali lagi kita jumpa soalan ni. Sel, tisu, organ. Lepas organ apa? Jawapannya adalah Q ni sistem. Dan seterusnya adalah organisma. Apakah contoh bagi Q? Dia nak sekarang contoh bagi sistem. Mana satu sistem? Adakah otak, peredaran darah, jantung ataupun manusia? Jawapannya adalah B. Sistem peredaran darah. Okey, kalau ikutkan otak ni salah, sebab otak adalah organ. Jantung pun organ. Manusia organisma. Sebab manusia dah ada semua sistem dalam badan. So manusia adalah organisma. Jawapan 24, sistem. Untuk Q adalah B, sistem peredaran darah. Okey, 25. Antara berikut yang manakah merupakan faktor fizikal yang terlibat dalam homeostasis? Homeostasis, kita nak kawal atur proses ataupun perubahan dalaman dalam badan kita untuk jadi seimbang ataupun stabil. So faktor fizikal. Fizikal ni biasanya yang kita nampak pada badan kita. Kalau dalaman yang kita tak nampak, bukan faktor fizikal lah kalau yang tu.
Okey, itu faktor kimia. Yang ni faktor fizikal. Mana satu yang logik? Ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis lebih kepada air dalam badan kita, dalam badan. Okey, aras gula dalam darah. Darah memanglah ada dalam badan kita juga, kita tak nampak. Okey, kalau C, perubahan suhu badan. Kalau suhu badan kita boleh rasa pada kulit kita. Sebab ada badan kita, suhu badan kita masa tu tinggi atau rendah, kadang kan kita rasa pada dahi kita. Maknanya boleh rasa pada luaran badan kita. Adakah itu faktor fizikal? Ataupun di perubahan kandungan air dalam badan. Ni maksudnya kandungan air dalam badan kita nak tahulah banyak mana air dalam badan kita. Memang dalam badan, itu bukan faktor fizikal. So jawapan paling tepat adalah C, perubahan suhu badan. Okey, faktor fizikal yang terlibat dalam homeostasis. Okey, 26. Antara berikut yang mana boleh mengawal atur air dalam tumbuhan? Baru je bincang tadi soalan yang sebelum ni, kawal atur air dalam tumbuhan. Macam mana tumbuhan nak kawal atur air? Mestilah daripada proses transpirasi. Ingat, proses transpirasi adalah proses kehilangan air daripada daun, melalui daun lah, melalui proses penyejatan lah biasanya. Tapi proses dia yang utama adalah transpirasi. Okey, nombor 27. Penyataan mana menunjukkan kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup? Okey, yang ni boleh rujuk buku teks yang sebelah ni ada, muka surat 83. Apa kepentingan homeostasis? Kalau ikutkan kepentingan homeostasis ni pada manusia dan benda hidup ni, kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup, tujuan dia untuk menyediakan satu keadaan yang optimum, satu keadaan yang maksimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Maknanya kita boleh jalankan aktiviti proses dalam badan kita dengan cekap. Contoh, nak serap oksigen dalam badan dengan kadar yang maksimum ataupun optimum, nak ada kandungan air dan juga gula dalam badan ni dengan kadar yang normal. Okay. And then semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka kepada perubahan persekitaran. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim tersebut. Biasanya kalau suhu badan orang yang sehat ataupun normal adalah 37 darjah Celsius kan. Jadi bila suhu 37 darjah Celsius, masa tu keadaan badan yang sehat, biasanya proses dalam badan kita yang melibatkan enzim-enzim ni bahan kimia juga dalam badan kita. Jadi semua proses akan berjalan dalam keadaan yang normal. Jadi kita tengok sini mana satu jawapan dia daripada apa yang kita baca tadi. So nombor 1, membolehkan tindak balas dibangkitkan oleh enzim berlaku pada kadar yang optimum ataupun maksimum. Betul. Okey, 2, membolehkan kadar metabolisme dikawal dengan cekap. Betul. Okey, nombor 3, membolehkan benda hidup dalam satu jumlah habitat yang luas. Habitat ni tentang tempat tinggal. Ada tak sebut pasal habitat tadi? Tak ada pun kan? So jawapan nombor 3 Roman ni salah. Ini salah. So jawapan 1 dan 2. Okey, 1 dan 2. Okey, nombor 28. Antara berikut yang mana betul mengenai pergerakan sperma dari masa penghasilan sehingga masa ejakulasi? Okey, pergerakan sperma, dia nak turutan yang betul. Okey, pergerakan sperma masa penghasilan sehingga masa diejakulasi. Ejakulasi ni maksudnya masa dikeluarkan. Okey, so kita boleh rujuk buku teks muka surat 98. Tengok sebelah menyebelah lah. Okey, start dengan mesti tempat penghasilan sperma adalah testis. Okey, testis adalah tempat penghasilan sperma yang warna kuning ni. Okey, sorry teacher terpaksa jelaskan, kalau tak nanti awak tak nampak. Okey, testis. Selepas tu sperma yang datangnya daripada testis tu akan pergi melalui saluran ni dinamakan sebagai ductus sperma. So nombor 1 testis, nombor 2 ductus sperma. Ada tak? B ataupun C. So ini testis vesicle semen yang ni dah salah. Testis urethra pun dah salah. A dengan D dah salah.
B atau C sekarang? Okey, testis duduk tu sperma. Selepas tu dia pergi ke mana? Dia pergi ke kawasan mana? Dia akan melalui apa? Vesicle semen dulu ke ataupun uretra? Dia akan melalui vesicle semen dulu. So yang ketiga, vesicle semen. So kita nampak dah jawapan dia yang mana. Selepas vesicle semen dia akan turun ke bawah sebelum dikeluarkan. Ini adalah uretra. Yang keempat. Okey, uretra adalah yang terakhir. So jawapannya untuk soalan nombor 28 adalah B. Uretra berada pada susunan yang terakhir. Testis mula-mula. Okey, nombor 29. Maklumat berikut menunjukkan peringkat dalam percambahan biji benih PQRST. So, mana satu turutan yang betul? Dia nak turutan yang betul. Mana satu turutan yang betul? Kena rujuk muka surat 128. Teacher kecilkan sikit ni. 128. So, masa ni apa jadi percambahan biji benih? Semasa percambahan, dekat sini semasa percambahan, testa pecah dan radikal mula muncul dan tumbuh ke bawah membentuk akar. Dia tak testa. Mana satu testa? So, kita start dengan P. P ni yang nombor 1. Testa memecah. Radikal tumbuh daripada biji benih. Okey, ni nombor 1. Dah nampak dah jawapan yang mana? P dulu. Okey, lepas tu apa jadi? Kita tengok turutan dia. Q. I melembutkan testa dan biji benih mengembang. Kalau tengok gambar kat sini pun. Ni tu percambahan epigel. Ni kalau kita tengok mula-mula radikal. Maknanya radikal ni yang akan membentuk akar ni akan keluar sedikit. Lepas tu biji benih ni mengembang sedikit. Testa pun mula lembut. Sebab air yang melembutkan testa tu lama-lama dia akan terbuka. Keluarlah cotyledon. Lepas tu plumule akan keluar dan sebagainya. Radikal keluar dulu. Lepas tu baru plumule. Radikal adalah akar. Plumule adalah pucuk. Okay, so kita tengok. Ni nombor 2. R adalah nombor 3. Air dan udara diserap ke dalam biji benih melalui micropyle. Okey. Sama ada plumule atau radikal dulu. Tadi baru teacher sebut. So jawapannya T dulu, nombor 4. Barulah S, nombor 5. Iaitu nombor 4 radikal dulu. Iaitu akar. Yang akan menjadi akar ni akan keluar dulu. Lepas tu baru pucuk. Plumule. Plumule akan keluar, naik, tumbuh ke atas dan menjadi pucuk. Kalau tengok sini, gambar rajah ni. Kan? Ni akar dia dah keluar. Akar dia radikal, akar keluar dulu. Lepas tu baru plumule. Plumule akan jadi pucuk daun. Okey? So yang ni jawapannya kita dah dapat. Jawapannya adalah A. Okey. Bila kita buat latihan, kita akan mudah faham sebenarnya. Tapi kena mencari jawapan lah. Kena sabar. Okey. 2 lagi soalan. Lepas tu habis. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan perubahan akan berlaku semasa akhir balik dalam kedua-dua lelaki dan perempuan. Kena faham. Soalan kata akhir balik dalam kedua-dua lelaki dan perempuan. Sangat senang. Adakah lelaki mengalami haid? Ni yang pertama ni. Bermula untuk mengalami haid hanya perempuan saja. Dia nak dua-dua, lelaki dan perempuan. Dah salah. Pertumbuhan janggut dan misai, lelaki sahaja. Kalau macam ni. Kalau A tadi perempuan sahaja. B ni hanya lelaki sahaja tumbuh janggut dan misai ya. Okey. C. Pertumbuhan bulu ketiak dan bahagian kemaluan. Okey. Pertumbuhan bulu pada ketiak dan bahagian kemaluan. Tu kita hold dulu, tunggu. D. Pembesaran payudara dan punggung. Yang ni lebih kepada perempuan. Pun salah. So yang tu jawapannya adalah C. Dua-dua perempuan dan lelaki akan mengalami keadaan yang C ni. Semasa akhir balik. Okey, dan soalan terakhir. Rajah 4 ni menunjukkan carta ahli mengenai carta ahli mengenai pembentukan buah dalam tumbuhan berbunga. Okey, kita ada enter dan juga ovari yang diberi pada rajah 4. Enter
dan juga ovari. So sekarang ni kita nak tahu apa dia S, apa dia T, apa dia U, apa dia V dan seterusnya dia membentuk buah. Kita mesti ingat dulu proses persenyawaan. Ni pasal pembiakan tumbuhan bab 4 subtopik yang terakhir. Teacher dah bincang, dah bagi video kat awak hari tu. Kalau tak faham memang kena tengok balik lah kalau tak ingat. Okey, so kalau misalnya daripada enter, kita tahu enter kan adalah salah satu struktur yang ada pada organ pembiakan jantan bunga. Dia akan menghasilkan butir dia bunga. Ni, butir dia bunga daripada enter ni. Yang ni daripada enter. Iaitu salah satu struktur yang ada pada organ pembiakan jantan. Butir dia bunga yang jatuh tu, dia akan singgah ke stigma. Stigma ni salah satu struktur organ pembiakan betina. So dia akan membentuk apa? Ingat balik, dia akan membentuk ni, nampak panjang ni. Seterusnya jadi panjang lagi macam ni. Ini dinamakan tiup dia bunga. Dia asal dia daripada butir dia bunga tadi. Dia menjadi tiup dia bunga. Dia bercambah, dia jadi tiup dia bunga. And then dia tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan. Okey. Apa jadi pada dia nak tadi ovari? Ovari apa yang ada kat dalam? Kalau kita tengok sini ovari. Ovari kat dalam ovari ada ovule. Okey. Apa yang jadi dalam ovule tu kita nak kena tahu, iaitu akan berlaku persenyawaan. Ni ada dah keterangan 3 ni. Iaitu selepas tiup dia bunga menembusi ovule, gamet jantan bercantum dengan gamet betina membentuk zigot. Zigot dia akan jadi embryo. Lepas tu embryo akan jadi buah. Biji benih lah sebenarnya. Okey, lebih tepat biji benih. Biji benih tu akan jadi akan seterusnya menjadi ada isi apa semua jadi buah lah. Okey, kita tengok soalan balik. Okey, soalan dah kita tahu tadi S, enter. Kalau kita tengok, adakah enter akan jadi tiup dia bunga ataupun ovule? Daripada butir dia bunga dia akan jadi percambahan. Proses percambahan berlaku, dia akan membentuk tiup dia bunga. So kita dah tahu jawapan C dengan D salah. Ovule ni salah lah, S. S ni adalah tiup dia bunga yang asalnya daripada butir dia bunga. Butir dia bunga yang bercambah daripada enter. Sebab enter adalah struktur yang ada pada organ pembiakan jantan bunga. Okey, so dapatlah tiup dia bunga untuk S. Dia akan menuju ke arah ovari. Ovari, dalam ovari ada apa? T. Dia ada ovule. Dalam ovule ni dia ada gamet betina. Dalam tiup dia bunga dia ada gamet jantan. Dalam ovule dia ada gamet betina. Okey, yang ni 2 tak ada masalah, tapi tak tahu lagi asal pada A atau B. Sekarang bila dah bercantumnya gamet jantan dan gamet betina daripada dua-dua struktur tiup dia bunga dan juga ovule tadi, dia akan membentuk U dan juga V. Kita nak tahu U dengan V ni sekarang. Okey, so daripada percantuman atau persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina, dia akan membentuk zigot dulu. Lepas zigot, barulah dia akan menjadi embryo. Selepas pada tu baru jadi biji benih. Ni turutan dia. Ni dan seterusnya ni. Okey, kalau kita tengok lebih tepat, kalau U ni, kalau pada jadual ni, U ni, yang mana satu? Sebenarnya yang betulnya adalah zigot dulu. Okey, zigot tu akan membentuk embryo dan seterusnya biji benih ni. Ni kita terima. V dia buat zigot, salah lah A tu. So jawapan yang tepat adalah B. Ini yang betul. Okey, selepas pada biji benih ni baru dia membentuk
Yang awak duk makan mempelah mangga apa semua tu. Durian, musim durian sekarang ni. Dia ada biji benih kat dalam kan. Dan seterusnya membentuk buah lah. Okey, so habislah apa kata ulang kaji yang kita buat untuk hari ni. Diharapkan apa yang kita bincang ni dapat memberi manfaat yang baik kepada awak semua, dan insyaAllah harap dapatlah menjawab soalan peperiksaan sains tingkatan 1 nanti pada hari Khamis. Good luck, semoga berjaya. Teacher doakan yang baik-baik. Semoga semua anak-anak pelajar teacher dapat menjawab dengan sebaik yang mungkin lah dengan apa yang teacher ajar hari ni. Baik, Assalamualaikum. Sekali lagi, semoga berjaya untuk peperiksaan nanti, insyaAllah.